Okay, ready? Boleh mula? Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua rakan-rakan media. Jadi tujuan kita melakukan press conference pada hari ini adalah untuk memberikan penerangan ya tentang khususnya kepada rakyat lah tentang apa yang dibangkitkan akhir-akhir ini di luar sana berkenaan dengan isu treaty pandemik, perjanjian Konvensyen Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO CA+ tu, dan juga pindaan peraturan kesihatan antarabangsa ataupun IHR 2005 yang tular di media sosial. Jadi saya sebentar tadi juga telah menjawab di Dewan Yang Mulia soalan daripada ahli yang berhormat Stew berkenaan perkara ini dan menyatakan pendirian kerajaan tentang ataupun yang berhubung dengan isu tersebut. Jadi saya ingin menjelaskan tentang beberapa perkara dan saya nak reiterate juga apa yang telah saya sebut dalam Dewan tadi berkenaan isu ini, iaitu pertamanya IHR ataupun International Health Regulation ini sebenarnya bukan satu perkara baru ya. Dan ini telah pun bermula sejak tahun 1951 lagi dan telah melalui beberapa kali pindaan sebelum ini. Proses pindaan pada kali ini masih dalam proses rundingan. Untuk rundingan berkenaan dengan WHO CA+ ini, Malaysia telah menghadiri 6 daripada 10 rundingan dan rundingan yang ketujuh akan diadakan pada 6 hingga 10 November akan datang ini, tahun ini. Manakala untuk rundingan berkaitan dengan IHR pula, Malaysia telah menghadiri 5 daripada 8 rundingan dan rundingan yang akan datang yang ke-6 ya, akan diadakan pada 7 hingga 8 Disember 2023 tahun ini. Jadi untuk maklumat rakan-rakan media, rundingan ini masih dan akan terus berjalan sehingga semua rundingan diselesaikan pada April tahun hadapan 2024. Saya nak reiterate juga tentang pendirian Malaysia dalam isu ini memang sangat jelas ya. Yang pertama berkenaan dengan kedaulatan dan autonomi negara. Ia tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Sebarang penggubalan pada undang-undang antarabangsa mestilah tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, memelihara kedaulatan negara, juga kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu dan kuasa yang di-Pertuan Agong dan tidak melanggar hak asasi kebebasan rakyat. Perkara kedua yang kita ingin jelaskan ialah Malaysia mempertahankan prinsip keadilan dan solidariti dalam pentadbiran kesihatan global. Malaysia berpandangan adalah penting untuk negara-negara maju yang membantu negara-negara membangun dengan sumber-sumber yang mereka ada. Pengagihan sumber mestilah adil dan juga seksama. Ketiga, penyertaan Malaysia dalam rundingan-rundingan ini dipacu oleh matlamat untuk membina sistem penjagaan kesihatan yang lebih kuat dan juga lestari. Malaysia mengiktiraf keperluan untuk membangunkan kapasiti, kerjasama yang kukuh dan koordinasi dalam kalangan industri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang wabak pada masa-masa yang akan datang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan ya sumber kesihatan adalah adil, juga boleh diakses di peringkat global, menyumbang kepada sistem penjagaan kesihatan yang lebih kukuh juga. Dan perkara keempat yang kita ingin tegaskan ialah kementerian mengutamakan ketelusan dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Ini penting. Kempen kesedaran awam serta aktiviti promosi pemahaman yang jelas tentang proses yang berlangsung dalam INB dan juga WHR ini kepada orang ramai, kita dapat lihat ada keterbukaan dalam rundingan serta ketersediaan maklumat dan juga ia boleh dilihat dalam laman sesawang WHO. Jadi untuk maklumat rakan media juga, kita tidak ambil keputusan ini berseorangan. Bukan hanya Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana kita sedang giat menjalankan proses libat urus dengan beberapa agensi yang lain. Yang saya akan sebut di sini ada 12 agensi dan kementerian yang meneliti tentang isu IHR dan juga WHO ini, WHO CA+ ini. Di antaranya
yang terlibat ialah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri, Jabatan Peguam Negara, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri dan juga NADMA. Di samping itu, 2 jawatankuasa juga telah ditubuhkan bagi meneliti pendirian kerajaan Malaysia dalam isu ini, dan 2 jawatankuasa itu turut dianggoti oleh ke-12 kementerian dan agensi yang telah saya nyatakan tadi. Jadi sebarang keputusan yang dibuat oleh 2 jawatankuasa ini akan pula dibawa ke peringkat kabinet untuk dimuktamadkan. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kerajaan hari ini, Kerajaan Perpaduan, tidak akan sama sekali berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, dan kerajaan komited untuk memelihara kedaulatan negara, kuasa-kuasa Raja Melayu dan juga kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi saya juga mintalah kepada rakyat seluruh negara untuk sentiasa berhati-hati dengan informasi yang mereka dapat dan tidak terpedaya dengan mana-mana berita-berita palsu yang disebar luaskan, khususnya di media sosial, dan mengambil pendekatan untuk mendapatkan sumber-sumber yang sahih, ya, dan untuk sebarang isu, termasuklah isu HR ini. Jadi sekian, terima kasih. Okay. Jelas? Soalan lain apa dia? Okey, saya hanya boleh confirmkan kemasukan beliau di hospital, tetapi apa yang berlaku, rawatan dan sebagainya, penyakit dan sebagainya, itu adalah very confidential lah. So I cannot disclose here. Sama itu saja yang saya boleh maklumkan. Terima kasih. Ada lain? Ya, saya. PSC report. Oh, PSC, okey. Baik, sebenarnya kementerian mengambil maklumlah tentang report ataupun laporan PAC ini, dan ini bukan kali pertama, ya. Jadi kita menerima baik apa yang dinyatakan oleh PAC itu. Dari pihak KKM kita telah pun memberi kerjasama sepenuhnya dalam memberi jawapan dan apa-apa saja maklumat yang diperlukan oleh PAC. Jadi segala syur yang diberikan oleh PAC juga kita mengambil maklum, dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya, ya, untuk penambahbaikan di masa hadapan, khususnya terhadap proses-proses perolehan lah, ya, ataupun procurement. Jadi saya yakin juga kita akan ambil pendekatan yang lebih tegas dan lebih orang kata cekap dalam memastikan perolehan, walaupun di waktu darurat ataupun waktu-waktu kecemasan ia perlu mengikut prosedur yang betul lah, ya. Itu pendirian KKM. Ada lagi? You boleh, sebenarnya boleh bacalah, boleh baca dalam laporan tersebut, dan kita tidak ada keluarkan apa-apa kenyataan resmi tentang perkara itu. Jadi buat setakat ini tak ada pun yang kita untuk ambil tindakan-tindakan selebih daripada itu. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih banyak.